Dulu banyak projek-projek mega, betul lah, projek mega macam ECRL, begitu juga dengan high speed rail. Benda ni baik, tapi interpretation ataupun fitnah yang orang lemparkan memberikan persepsi yang cukup buruk terhadap projek-projek mega yang sebenarnya boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Akhirnya zaman Mahathir, walaupun ianya dibatalkan, tapi zaman dia juga dia hidupkan balik. Maknanya apa yang Dato' Seri Najib buat dulu benda yang betul. Betul. So bagi saya memang betul rakyat ni patut dibenarkan untuk bersuara dengan bebas, tetapi kebebasan tidak bermakna bebas menyebar fitnah, bebas untuk mewujudkan rasa benci rakyat, murid terhadap kerajaan. Kena ada batas dia, kan? Kerja sebagai pendidik di sekolah, mendidik anak-anak kita benda yang betul. Mendidik anak-anak kita benda yang betul. Jangan rosakkan pemikiran anak-anak kita dengan benda yang tidak betul, dengan persepsi yang tidak betul. Tak semestinya semua cikgu ni berilmu, kan? Mungkin mereka dari segi akademik mereka bagus, tetapi pengetahuan tentang politik mungkin mereka tidak mendalam. Jadi kalau mereka membuat assumption, membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman dia saja sebagai seorang ahli akademik, dia mungkin boleh memberikan gambaran yang tidak tepat kepada perkara sebenar yang berlaku di lapangan, kan? Jadi saya lebih prefer golongan pendidik ni fokus kepada tugas mereka mendidik anak-anak kita, boleh create awareness tentang bahaya rasuah, bahaya salah guna kuasa, apa perlu parlimen, apa peranan ahli parlimen, apa peranan menteri, apa peranan exco kerajaan negeri, ahli Dewan Undangan Negeri. Beri kefahaman yang betul kepada anak-anak murid kita. Bukan doktrin parti. Bukan merosakkan anak-anak kita punya pemikiran dengan politik sempit. Ni biar aku tujukan ni kepada puak-puak PAS ni lah, kan? Banyak di kalangan cikgu-cikgu yang mirip kepada PAS ini, mereka selalu mengambil peluang ini untuk merosakkan minda anak-anak kita. Bukan daripada sekolah menengah dengan sekolah rendah, daripada pasti lagi dia nak buat. Okey? Okey tu. Saya nampak Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia peka terhadap perkara ni, di mana kita kurang mendapat sambutan atau sokongan daripada kaki tangan awam. Dan buktinya adalah pada Belanjawan 2024 ni, bantuan kepada penjawat awam ni kita tengok lebih besar atau menaik. Jadi komen sikit tu. Pertama sekali, dengan hutang yang ditinggalkan oleh Mahathir dan Muhyiddin 1.5 trilion ini, sebenarnya sangat sukar untuk beri apa yang mampu diberikan oleh Datuk Seri Anwar. Sebab it's not a small amount of money. Betul. Setiap kaki tangan awam diberikan RM2,000. Lepas tu kaki tangan awam yang pesara RM1,000. Kemudian kaki tangan awam yang frontliner ni ataupun yang penguat kuasa ada lagi tambahan RM1,000, kan? So yang tidak berpencit, 500 yang selama hari ini tak dapat diselesaikan, RM1,000 kan? RM1,000. lebih kurang RM500. Kali ni diberi bantuan ni. Bagi saya itu melibatkan kos emolumen yang sangat tinggi, kan? Dan sudah pastilah kita kena buat sedikit penyesuaian dari segi subsidi-subsidi yang selama ini tersasar tu, kita kena tukar kepada subsidi bersasar. Kalau kita boleh buat penjimatan di situ, dan kita akan ada lebihan untuk kita belanja bagi menunaikan janji-janji yang telah dibuat di dalam Belanjawan 2024. Okey?
Begitu. Statement Anwar di Kongres kan. Ya. Baik beri peruntukan terus kepada rakyat daripada ke ahli parlimen yang mencerca kerajaan. Betul. So itu jawapan yang tepat yang saya nantikan dan saya ucap terima kasih lah. Kan? Tak kira lah dia nak sokong Datuk Seri Anwar ke, dia nak sokong kerajaan ke, tidak kan. So the best way macam yang kita buat dulu kan, bagi cash handout direct kepada golongan the B40, M40 dan miskin tegah. Itulah yang terbaik. Begitu. Ya. Statement daripada Anwar juga kan, dalam Kongres kan. Saya petik dia kata kita jangan terlalu gopoh untuk melaksanakan agenda reformasi. Komen sikit. Ya betul. Dia macam ni. Macam Datuk Seri Anwar cakap, kadang-kadang dia mengambil kisah anak Saidina Umar, tak silap saya kan? Bagaimana anak Saidina Umar ni bertanya dengan Saidina Umar kenapa proses-proses pelaksanaan Islam tu tidak dibuat sebaik saja Saidina Umar mendapat kuasa kan. So Saidina Umar mengatakan bahawa kalau dia melakukan reformasi-reformasi itu, maka Islam ni akan dilihat buruk kan. So itu sebabnya setiap apa yang berlaku itu Datuk Seri Anwar tegaskan kita kena lakukan secara berhikmah dan juga secara sederhana. Tidak boleh gopoh dan tak boleh slow sangat juga. Maknanya kita kena buat reform tu, tetapi jangan sampai reform itu menyebabkan kita dilihat buruk kan. So benda tu dalam maknanya, saya yakin para perwakilan yang hadir tu faham apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar. Memang banyak yang kita rancang, tetapi ianya harus dilakukan secara berperingkat kan? Dan kita harap setiap menteri-menteri kabinet di dalam kerajaan Madani ni akan membantu dalam usaha mempercepatkan perubahan dan islah yang nak dilakukan, dan jangan sampai ada yang tidak ikut Perdana Menteri punya pace lah kan? Perdana Menteri ni laju. boleh dikatakan agak laju, tetapi jangan sampai yang bawah-bawah ni tertinggal. Tetapi jangan pula terlalu laju sehingga kan perubahan yang berniat baik itu akhirnya dilihat tak baik. So kena careful lah dalam setiap tindakan. Okey? Begitu. Kementerian Belia dan Sukan menurunkan had belia kepada 30 tahun ke bawah. Adakah parti politik seperti UMNO akan mengikut langkah di mana pemuda dan puteri bakal wujudkan juga di bawah 30 tahun untuk pengeremajaan parti? Actually UMNO sudah ada Putra UMNO. Putra UMNO sekarang ni Datuk Azman. Datuk Azman ni anak kepada pengurusi Putra UMNO lama, Datuk Aziz. So bagi saya dia ada pro dan kontra dia kan. Kalau cadangan tu dibuat oleh orang-orang yang masih muda kan, baguslah, saya menyambut baik kan. Jangan jadi macam KJ umur dia dah 41 barulah dia nak turunkan had umur ni kepada 35 ke bawah. Dan jangan juga jadi macam Mahathir ketika dia 22 tahun dia menjadi Perdana Menteri, tak pernah pun dia kata nak limitkan jawatan Perdana Menteri ni kepada 2 penggal saja. Bila dia menjadi Perdana Menteri ketika usia dia 93 tahun dia tahu dia mungkin tak sampai usia 103 tahun, baru dia nak mengeluarkan idea bahawa jawatan Perdana Menteri itu tak sepatutnya lebih daripada 2 penggal. So manusia-manusia macam ni bagi saya kan,
cadangan-cadangan daripada orang ni kita boleh bakul sampahkan lah. Kita boleh bakul sampahkan.